Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para penonton dan juga para penggemar FB Live Jabatan Pertanian. Bertemu kita lagi dalam siri-siri knowledge sharing kita, iaitu FB Live Jabatan Pertanian, dan pada hari ini kita akan memberikan tajuk yang lebih baru, iaitu pembuatan baja organik cecair. Jadi kami daripada Jabatan Pertanian akan memberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada penonton-penonton semua segala maklumat yang ada, dan pada hari ini kita akan teruskan lagi dan diharap dapatlah tuan-tuan dan puan-puan like dan juga sharekan lagi supaya lebih ramai orang yang di luar sana dapat mengetahui apakah ilmu yang akan kita sampaikan pada hari ini. Jadi saya pada hari ini Rosli bin Ismail daripada bahagian pertanian bandar, bersama-sama saya ialah penolong pengarah bahagian pertanian bandar, Puan Fatin Zohrah binti Muhammad Noor. Betul? Betul ya? Betul. Dah bersedia ya? Okey, kita akan memberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan beberapa petua dan juga cara-cara membuat, dan seterusnya kita akan memberikan tuan-tuan dan puan-puan cara menggunakan baja-baja yang kita telah hasilkan pada hari ini. Jadi Cik Fatin ada apa-apa nak diceritakan tentang baja organik? Okey. Boleh saya mulakanlah Cik Rosli? Okey, macam ni. Baja organik lah, seperti yang kita tahu, baja organik ni menggunakan unsur-unsur semula jadilah untuk kita hasilkan dia. Dan baja-baja organik ni kita boleh dapat unsur semula jadi tu daripada bahan-bahan di sekeliling kita, seperti mikroorganisma, macam daripada buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun tulang-tulang haiwan kita boleh gunakan, dan akan kita benda-benda yang dah jadikan rosak, baja lah. benda yang dah lama Betul, kita akan fokuskan jadi sebagai baja lah. Dan baja organik ni ada banyak kebaikan lah. Salah satunya kebaikan dia, kalau kita hasilkan boleh membantu untuk kita panggil untuk tumbesaran pokok, dan untuk yang terbaiknya lah untuk merawat tanah lah. Dan satu lagi, baja organik ni sebenarnya dia menjimatkan kos, sebab kita menggunakan bahan-bahan yang ada sekitar rumah kita saja. Bahan-bahan yang terbuang lah, sisa-sisa dapur. Okey, baja cecair organik ni ada 5 jenis lah yang kita tahu, iaitu baja hijau, baja buah-buahan, baja berasaskan ikan, baja berasaskan tulang, dan juga baja berasaskan daripada kerang-kerangan seperti kulit telur ke kerang atau seafood lah. Okey, Fatin, tentang baja-baja tadi ya. Jadi pada hari ini kita lebih tumpukan kepada baja yang berusulkan buah-buahan kerana kita dalam kehidupan seharian kita akan sentiasa berjumpa dengan buah-buahan, dan kita akan membuang yang lebih-lebihan tadi, dan pada itu kita akan gunakan dia sebagainya kepada kebun kita semula. So tanpa kita perlu membeli baja-baja kimia yang lebih mahal kosnya, ya, Fatin. Jadi, rasanya kita boleh teruskan kita punya demonstrasi untuk membuat baja buah lah. Okey, boleh. Okey, pada awal-awal ni Cik Fatin akan menerangkan bahan-bahan yang kita perlu ada, bahan-bahan yang kita ada untuk menghasilkan baja cecair berunsur buah-buahan. Okey. Mula sekali bahan-bahan yang kita perlukan adalah ni betik. Lepas kita perlukan tembikai dan juga pisang lah untuk buah-buahan. Biasanya pemilihan buah ni kita pilih buah yang berair. Kita pilih yang juicy-nya tu lah. Kalau macam buah nangka ni tu tak sesuai sangat lah untuk kita jadikan bagai baja cecair organik. Lepas tu bahan seterusnya kita perlukan gula merah. Gula merah sebagai apa ni, Fatin? Gula merah ni kita perlukan sebagai sumber makanan untuk mikroorganisma nanti. Kita nak buat pemeraman cecair, baja cecair organik itulah. Jadi bahan seterusnya kita perlukan pisau, landas ni, dan yang penting sekali kita perlukan bekas pemeraman tu. Bekas ni lah. Dan kita perlukan jugalah kertas getah dan juga marker untuk kita buat labeling pada bekas nanti. Okey, kulit telur ni untuk pembuatan baja organik berasaskan buah-buahan kita tak memerlukan kulit telur, tapi kulit telur ni kita akan tunjukkan di
baja yang kedua nanti iaitu berunsurkan kulit terus saja. Itu baja yang kedua. So yang pertama ni kita mulakan dengan baja buah-buahan dan apakah langkah-langkah mula-mulanya Cik Batin? Apa kita nak buat sekarang? Mula-mula sekali kita perlu keratlah buah-buah tu kepada saiz Kita yang potong lebih kecil. setiap bahan-bahan tu menjadi lebih Saiz yang kecil lebih kecil, supaya kita mudah saja untuk diuraikan oleh mikroorganisma nanti. So kita potong dia kecil-kecil. Kalau boleh buah-buah ni kita ambil yang dah agak lama yang dah tak sesuai untuk dimakan. Daripada kita buang, kita boleh gunakan dia sebagai bahan untuk membuat baja. Dalam kes ni betik ni pun dah nampak macam tak berapa okey, dah lembut, dah lembik. So eloklah kita gunakan dia sebagai bahan untuk jadikan baja ni lah. Kita potong dia. Nak berbalang. Mudah saja buatnya, potong. Buah pun dah lembik, dah lembut. Tapi berhati-hati dengan jangan salah potong lah Kita potong buah saja. Okey. Boleh cerita Cik Batin dia punya kadar nisbah bahan-bahan tadi ni dengan bahan. Untuk kita masukkan ke dalam balang buat pemaraman dia. Ya. Okey, macam ni. Kadar yang kita gunakan adalah 1:1 lah. Contohnya macam kalau kita gunakan 1 kilo buah yang terpakai ni, dan kita akan gunakan 1 kilo gula merah. Kalau kita guna 500 gram, jadi gula pun kita akan guna 500 gram lah juga. Gula ni kita boleh gantikan juga dengan menggunakan molasses ni. Okey. Kita selesai motong buah yang pertama yang kita ada, iaitu buah betik. Seterusnya kita akan memotong apa lagi yang kedua? Kita boleh teruskan dengan potong temikai. Untuk pengetahuan para penonton betik ni kita potong dengan mengambil dengan kulit-kulitnya sekali begitu juga buah-buahan temikai tadi kita ambil dengan kulit sekali, kita tak buang kulit. Kita potong sehingga kecil. Potong kecil. Dia lagi kecil lagi bagus lah sebenarnya. Kalau boleh kita hancurkan dia. Okey, kita alihkan dulu supaya kita boleh potong buah lain. Mudah ya tuan-tuan dan puan So maknanya sesiapa saja boleh membuat ni, dan kepada petani-petani atau pekebun-pekebun yang di persendirian, di bandar ataupun di kampung-kampung, kita juga boleh gunakan. Kepada masyarakat komuniti juga kita boleh gunakan. Cuma bila ladang kita, tanaman kita banyak, maka lebih banyaklah kita kena gunakan bahan-bahan tadi supaya menghasilkan cecair baja yang lebih banyak. Jadi ini kita buat demonstrasi, hanya contoh bagaimana nak membuat dengan kadar yang tidak begitu banyak. Kita buat sebagai panduan kepada penonton-penonton semua. So ini adalah buah yang ketiga. Buah pisang ni pun dah lembik, dah tak sesuai untuk dimakan segar. Dan ia adalah sesuai sangat untuk kita membuat baja, kerana apa yang kita tahu bahawa sumber-sumber daripada pisang ini akan membantu lagi menggalakkan pertumbuhan bunga dan juga bunga kepada tanaman-tanaman kita tadi. Itu kebaikan pisang yang ada. So daripada kita buang begitu saja, lebih baik kita gunakan dia untuk pembuatan baja. So selesai kita memotong bahan bahan yang ketiga, iaitu buah pisang. Apa lagi jabatan kita nak buat? Kita boleh teruskan dengan buat lapisan antara buah dengan gula merah lah. So, kita sekarang proses boleh kata menggaul, mencampurkan ke dalam balang. Balang ni kita boleh juga gunakan balang terpakai di rumah. Kalau kita ada balang, tak perlu beli balang yang baru. Bekas-bekas minyak dan juga bekas-bekas apa saja kita boleh gunakan dia untuk memeram bahan-bahan tadi supaya dia menjadi terurai dan menghasilkan cecair baja. Kita nak buat baja cecair, bukannya bahan yang ini kita buat baja, tetapi hasil yang
air yang dihasilkan oleh bahan-bahan tadi. Okey, yang pertama kita masukkan apa je? Kamu kita masuk pisang dulu. Okey, kita ambil pisang dulu ya. Kita buat satu lapis. Kita buat lapis by lapis lah. Lapis yang pertama kita katakan tunjuk. Ini kita masukkan. Kamera. Ini adalah satu lapis yang pertama pisang. Selepas itu kita akan masukkan. Lepas itu kita akan gilingan dengan gula merah ni lah. Ya. Kita just tabur di atas ni. Kita buat gila-gila lah. Okey, tunjuk ya. Sikit lagi. Okey, seterusnya kita akan masukkan Boleh je kita masukkan pisang lagi lah. Kita habis pisang lagi ya. habiskan pisang dulu. Ini kita menganggarkan bahawa bahan-bahan tadi adalah telah kita kira tadi lebih kurang 1 kilo ya. So kita gilirkan lagi dengan gula merah. Seperti yang mula-mula tadi kita akan buat lapisan gula merah sini. Masuk. Mari masuk. Mudah saja ya tuan-tuan dan puan. Sila masih lagi kepada para penonton sedia ada, sila boleh like ataupun sharekan lagi page ataupun FB Live kita ini supaya lebih ramai lagi akan mendapat pengetahuan dan seterusnya macam mana. Jadi kita masukkan telikai. Okey, masukkan buah yang kedua. So, bahan-bahannya kita tidak perlu membeli buah-buahan yang segar yang baru, kita just gunakan yang lama saja. Kita masukkan pula gula merah ni. Dan seterusnya kita akan masukkan buah kapur. Kita habiskan lagi sikit telikai ni. Mudah aja ya. Jadi semua orang boleh akan membuat dengan mudah. Dan kita lapiskan lagi, kita campur saja. So gula merah ni penting ya. Dia akan percepatkan proses penguraian bahan-bahan tadi ya. Kita buat betik lagi sikit lah sebab kita nak gunakan 2/3 bekas sahaja. Okey. Okey, difahamkan bahawa kita akan mengisi bahan-bahan ni tidak terlalu penuh ya, tidak terlalu penuh. Kita akan isi berapa cepatnya? 2/3 ya. Biasanya kita akan buat ada ruang supaya 1/3 daripada ruang atas tadi adalah ruang udara supaya Kita nak wujudkan keadaan anaerobik lah. proses pemeraman tadi akan berjalan dengan sempurna lah ya. So kita sikit lagi boleh lagi. So kalau tuan-tuan mungkin membuat yang kuantiti yang lebih banyak, kita perlukan bahan yang lebih dan juga balang yang lebih besar lah. Jadi dapatlah kita gunakan kepada pokok yang dengan lebih banyak lagi ya. So ini saya rasa sudah mencapai 2/3. Kita lapiskan lagi dengan gula merah sebagai penutup ya. Sebab tu kita pilih buah yang berair. So siapa saja boleh Sebab membuat ni. dekat air. Dan ini memang telah terbukti ya. Baja cecair ini terbukti dapat memberikan pembesaran pokok kita dengan lebih baik. Telah banyak kita lihat kejayaan daripada baja yang terhasil daripada buah-buahan ini. Okey. So kita telah mendapat lebih kurang 2/3 ataupun lebih sikit daripada 2/3, tetapi tidaklah terlalu penuh. Jangan lupa bahawa ruang udara ni diperlukan untuk proses pemeraman tadi akan memberi ruang udara. Okey, kita bagaimana tutupnya je betul. Okey, seterusnya kita boleh tutuplah bekas ni. Kita ambil kertas putih. Kertas putih biasa je, kau boleh jangan guna kertas yang berkarbon lah, kan? Kertas putih dia bersih tanpa ada bahan-bahan apa-apa ya untuk mengganggu proses pemeraman tadi. Jadi kita Sebab kita pilih kertas putih ya. kita tutup je macam ni. Pakai getah. Okey. Okey, kita akan menggunakan kertas dan getah ya.
supaya kita tidak menutupnya terlalu rapat. Kita tak gunakan tutup ni rapat terus supaya kita ada ruang udara tadi. Okey, Cik Fatin ada lagi Okey, apa-apa? lepas tu kita terus label lah. Okey, apabila kita telah tutup, alamak, kita kena perlukan kita kena label dia. Label supaya kita boleh ingat tarikh kita buat dan apakah langkah-langkahnya selepas ini ya. Jadi pada hari ini Cik Fatin akan tulis tarikh pada hari ini 30 hari bulan Oktober. 30 Oktober. Dan Cik Fatin ceritakan di manakah kita boleh menyimpan ataupun meletakkan pemeraman ini ataupun balang ini di mana yang sesuai Cik Fatin. Okey, untuk makluman, kita buat pemeraman ni selama 7 hari. So kalau ikutkan tarikh 30 bulan ni, kita peram sehingga 7 hari bulan lah. Saya terus tulis dia punya tarikh akan datang lah. Bermakna kita akan simpan di tempat yang terlindung, yang tidak terdedah kepada cahaya matahari ya. Sebab cahaya matahari ni mengandungi ultraviolet ray atau dia akan boleh merosakkan lagi bakteria-bakteria yang akan menguraikan bahan tadi. Jadi so proses pemeraman tadi akan terganggu. So kita simpan di tempat yang gelap ataupun di tempat yang terlindung dan simpan selama 7 hari sekurang-kurangnya. Itu adalah tempoh yang kita tahu bahawa proses pemeraman ini akan terhasil. So kita akan simpan dan selepas simpan macam mana Cik? Kita berapa lama lagi lepas tu kita apa kita Selepas buat? 7 hari lah kita boleh cek balik dia punya sama ada kita punya pemeraman. Ini jadi contohnya ada kita dah simpan selama 7 hari dan pada hari yang ke-7 atau hari ke-8 kita akan keluarkan semula Ini kita ibaratkan bahawa ini telah tersimpan. So kita akan buka semula Cik Fatin Kita akan periksa, kita akan buka dan tengok, lihat. Kita boleh tahu apakah kejayaan baja tadi berjaya ataupun tidak So kita boleh tunjuk yang So di sini kita ada membawa, kami ada membawa contoh-contoh baja cecair ataupun bahan-bahan FPJ, FAA dan juga kalsium yang telah kita buat dan kita label, kita simpan dan hari ini kita tunjukkan kepada tuan-tuan contoh yang telah berjaya. Ini berasaskan ini daripada ikan. Ini baja menghasilkan baja cair berunsurkan ikan ikan yang telah terpakai, yang busuk, yang selalunya orang buang bersama dengan tulang-tulangnya sekali kita simpan, kita buat dia sebagai sumber untuk membuat baja cecair. Ini contohnya dan ini memang telah ready dan sedia untuk digunakan cecair ini Ada satu lagi contoh. Ini berunsurkan ikan dan ini baja apa ni? Baja daripada sayur lah. Hasil pemeraman daripada sayur-sayuran. Yang saya kita guna itu kita buat 22 hari bulan. So hari ini 30 ada 8 hari. Hari ke-8 kita dapat hasilnya. Ini adalah baja berunsur sayur-sayuran. Kita lihat kalau kita boleh kenal pasti ini adalah daripada kangkung dan sawi dan sebagainya. Kita peram selama 7 hari bersama dengan gula merah tadi sebagai pengurai. So ini cecairnya. So cecair inilah kita akan gunakan sebagai baja Cik Fatin Betul. Ada apa lagi nak? Cuba saya nak tunjukkan ni lah. Kalau kita nak tahu sama ada kita punya baja cecair organik tu jadi atau tidak, kita boleh tengok dari segi dia punya permukaan ni dia ada macam putih-putih ni, kulat mycelium. Itu maksudnya kita punya baja cecair organik ni jadilah dan dia juga berair. Nampak ni? Dia ada cecair. Maksudnya saya tambah sikit Cik Fatin. Maksudnya semua orang boleh membuat baja ni dan semua orang boleh dapat 7 hari tadi. Tetapi hasilnya tu, kejayaan tu terpulang kepada tak semestinya berjaya. Maknanya tanda-tanda kalau berjaya itulah Cik Fatin dah cerita tadi, kulat-kulat mycelium akan tumbuh. Maknanya bila dia berjaya, maknanya khasiatnya akan lebih banyak Khasiatnya lebih banyak, tetapi kalau dia kurang berjaya maka kuranglah. Walaupun kuantiti kita dapat tetapi kualitinya tu kita agak kurang. So itu adalah tanda-tanda yang kejayaan sebuah penghasilan baja cecair menggunakan bahan organik tadi. So ini contoh kangkung, kita nampak kulat-kulat dan mycelium telah tumbuh. Dan bau dari segi bau macam mana? Dari segi bau pun kita boleh tahulah.
bau dia macam sebenarnya kalau macam bau ikan tu macam bau kurang sedap sikit. Kalau yang ni dia bau macam manis sikit lah sebab kita dah gunakan gula merah. Dia akan menimbulkan rasa bau harum, bau yang harum, Bau terasa manis. baunya ya. So selepas ini kita bila telah terhasil, maka step seterusnya ialah kita cara nak menyediakan menggunakan Betul. Okey, tadi kita dah tunjuk cara-cara kita nak hasilkan baja cecak organik ni. Jadi kita nak tunjukkan macam mana cara untuk kita gunakan hasil cecair ni kepada pokok lah. Okay, Jadi ambil peluang. ambil senduk. Senduk ni nak habis. Ini boleh alih lah. Okey. Yang ni kita nak ambil pati dia dulu tau. Okey, maksudnya kita mengambil pati Boleh air kita gaul dulu lah. Kita buat satu je lah air. Ni. Ini adalah demo cara menyediakan baja cecair tadi untuk digunakan ke atas pokok-pokok lah. So setelah kita telah peram, dah hasil, ini proses cara kita nak dapatkan cecair baja tadi ya. Agak terlindung. Kita ambil, kita dah gaul ni. So gaulkan bahan tadi yang kita peram tadi bersama dengan cecair dan juga bahan yang sayur tadi, kita tapiskan dia di dalam satu bekas Tunjukkan sikit. Aku habiskan berapa nanti dulu. Ini produk Itu hasil. Okey, ini pelusuk ikan kita panggil istilah yang biasa digunakan standardnya adalah fish amino acid, dan ini berasaskan sayur dan juga pokok kita panggil FPJ, fermented plant juice. Itu bahasa istilah standard antarabangsa, itulah kita Ini gunakan. pati dia. Ini tunjuk. So kita akan tapis ya. Inilah kita cecair baja. Ini hasil tapisan baja. Ini adalah baja cecair yang sebenar ya. Balik kepada topik kita tadi, penghasilan baja organik cecair. Inilah dia baja organik bentuk cecair ya, yang kita akan gunakan di atas tumbuhan. Dan Cik Fatin boleh cerita macam mana kadar bancuhan kita nak bancuh macam mana ya selepas ni. Kita tak boleh nak siram ni terlalu pekat ya. Ini pekat, so kita akan cairkan dia mengikut sukatan yang sebenar ke dalam bekas ya. Cik Fatin cerita dia. Okey, untuk kita nak buat bancuan, kita nak buat pencairan lah daripada pati baja ni. Kita macam ini, kita katakan satu penyiram ni 1 liter air, dan untuk pati ni kita gunakan 5 ml sahaja. So kalau macam 5 ml ni kita anggar dalam satu sudu makan besar lah. So kita boleh bancukan juga. Lepas tu jangan lupa kita punya sisa sisa kompos tadi tu, baja organik tadi kita boleh gunakan semula, dan kita boleh letakkan kita boleh letak pada atas pokok je lah, atau batas ke, atau dalam polybag tu lah, atas tanah. Jadi ini saya bancuh macam tu je lah. Okey, kita masukkan bahan tadi lebih kurang 5 ml. 5 ml untuk 1 liter air ya. So maknanya dalam bentuk begini sikit pun kita dapat menghasilkan banyak campuran baja ya. Bukan, bayangkan 5 ml hanya untuk 1 liter. Kalau 10 liter kita ada 50 ml. So maknanya pekat. So yang pati ni kita boleh guna balik, kita simpan je. Cuma kita simpan dekat kawasan yang Masuk. tidak terdedah pada cahaya matahari lah. Lepas tu masuk kau, kita cuba cara nak So mengapply kan kita dia. tutupkan dia. Okey, ini adalah contoh pokok yang telah kita pernah gunakan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Pokok cili kalau tuan-tuan lihat dia baru hendak berbunga, dan ini kita tambahkan lagi dengan baja tadi. Macam mana cara kita buat? Pam dia. Kita pam dia. Faham, ya? Kita
kita ada pelbagai jenis pam ya. Ada yang kita boleh siram terus, kita kacau saja, dan kita boleh, kalau jika tuan-tuan tak ada pam ni, kita gunakan bekas, kita kacau dengan air. Lepas itu kita akan apply di tak keluar. Okey, kita akan apply-nya di tanah. Ini satu lagi contoh kita boleh gunakan untuk meletakkan baja di pokok ya. Kita akan spray. Macam ni pun kita boleh apply kat pokok juga. So ini menyembur ni adalah salah satu cara juga kaedah, dan juga kita juga boleh Ni bahan-bahan terampai ni pun kita boleh terus letak kat atas. bila kita sudah habis mengikut sukatannya. Satu pokok tidaklah semua 1 liter ya. Kita gunakan yang seberapa yang sesuai untuk pokok ni, dan itulah saja cara penggunaan. Dan kita berdapati kita ada kelebihan ataupun terlebih bahan-bahan ni, kita masih boleh gunakan, kita tak perlu buang dia. Dan biasanya bahan ni kita akan taburkan dia di atas tanah ataupun media tumbuhan tadi di sekeliling pokok tadi ya. So kalau kita lihat bahawa memang tidak ada yang terbuang lah ya, bahan dah dibuang, kita proses dan kita gunakan sepenuhnya. Sama ada hampasnya ataupun cecairnya kita boleh gunakan untuk pokok. So kalau dapat kita gunakan semua ni, memang saya rasanya tak adalah barang terpakai lagi di dapur kita ya. Kita akan dapat gunakan sepenuhnya. Jadi Cik Fatih apa nak tambah lagi? Rasa itu je kan. Ya. Dia punya proses penggunaan baja ni Sama juga dengan baca Kalau baca ni pun ikan sama tadi, juga. sama proses cara penggunaan dia sama. Kita tapis dan kita dapatkan cecair, kita terus gunakan. Lagi sebelum saya tutup. jadi saya rasa dia boleh tutup lah kot. Dah habis lah kan. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa kita pun dah tunjukkan semuanya. apa ni Dia punya apa tu? Step by step daripada permulaan sehingga kita buat sisi semburannya lah. cuma Hasil tadi kita ada sebut bahawa kita hanya buat FFJ yang hari ni kita buat lah FFJ, tapi kita tak buat ini. Kita tunjukkan produk saja. Tak cukup masa kita nak tunjukkan semua, dan mungkin di sesi yang akan datang jika berpeluang kita akan tunjuk cara-cara nak membuat berlusukan ikan, berlusukan kulit telur tadi, dan juga buah-buahan untuk memproses baja cecair. Jadi tuan-tuan bolehlah apply ni di rumah atau kebun-kebun tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat dalam masa 1 minggu atau 2 minggu, kita boleh bezakan ya, pertumbuhan ni akan nampak begitu berkesan ya. Jika berbuah, buahnya akan lebih cepat berbuah dan juga kualiti yang baik ya. Lebih cantik pokoknya. Saya begitu jugalah bagi pihak diri saya dan juga pada Cik Fatih mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah mengikuti siaran knowledge sharing atau perkongsian ilmu kita pada sesi kali ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan dapat disebarkan lagi kepada seluruh komuniti yang berada di sekeliling kita maupun kaum keluarga, supaya dapat manfaat itu digunakan secara lebih meluas. Dan untuk itu kami bermohon ampun dan maaf jika ada segala kesilapan. Juga terima kasih kepada kru-kru kita yang telah sama-sama menjayakan ini ya. Tanpa kru apalah kami tak dapat bersiaran tanpa kru yang telah dibentuk oleh pihak Jabatan Pertanian di Putrajaya ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi jika ada lagi FB Live pada siri akan datang dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan itu kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.